Bersama kami di Wanita hari ini, seperti yang telah pun kami kongsikan awal tadi, hari ini kita nak kongsikan tentang topik hargai pasangan sementara masih ada. Banyak komen yang juga telah anda kongsikan di Facebook. Tapi sebelum tu Fatin, kita kenalkan dahulu tetamu-tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Wani Asrita. Apa khabar Wani? Berseri-seri. Masya Allah. Sihat. Ramadan macam mana? Ya saya. So far Ramadan macam mana? Ramadan saya sesimpel sahaja dan itulah hari-hari saya ada live program di televisyen lah. Okay, Alhamdulillah. Okey, kita sekali lagi bersama dengan Syah. Kalau tadi bersama dengan The Brothers, hari ini Syah seoranglah bersama dengan kita. Dan juga di sebelah tu siapa yang tak kenal kan, tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Cik Saiful Bahari Osman, penerim motivasi kita hari ini. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah sihat. Sikit lagi saya berbincang dengan Puan Wani tadi untuk berduit pula. Allah. Iron Man Malaysia tadi. Baju dah sama. Match-matching. Tadi Iron Man tu kita bagi berapa hal tu? Kita bagi 10 bintang. Kita bagi 10 bintang. Okey. Alright, kita nak kembali kepada topik kita hari ini, iaitu tentang hargai pasangan, tentang ada semasa ada. Kita cakap tentang hargai penghargaan. Encik Saiful, kalau boleh kita mulakan dengan Encik Saiful dahulu. Mungkin kalau kita bercakap tentang menghargai, penghargaan, dihargai itu subjektif dan luas serta berbeza, maksudnya mengikut setiap individu. Tetapi dalam konteks pasangan suami isteri ini, kekeluargaan ini, bagaimana kita perlu menitik beratkan tentang isu ini? Okey, terima kasih Cik Fiza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya suka soalan tu. Bagaimana sesebuah institusi keluarga tu, pasangan suami ataupun isteri, untuk menghargai itu. Baik, sebelum saya nak bawa pergi jauh lagi Cik Fiza dan Fatin, saya teringat dalam surah As-Sabah ayat yang 13, wa qali min ibadiyas syakur. Itu pesanan Allah yang menceritakan tentang manusia. Sifat manusia itu sendiri. Tuhan dah bagi tahu sesungguhnya manusia itu adalah nak cari yang bersyukur tu terlalu sedikit. So ini membawa maksud apa? Ini membawa maksud bahawa kalaulah adat rasam dalam kekeluargaan tersebut, kita tak dapat pasangan yang bersyukur dengan apa yang kita berikan ataupun apa yang kita sumbangkan, maka ingat Tuhan dah bagi tahu rahsia tu awal-awal lagi. Sesungguhnya manusia tu nak cari yang bersyukur tu terlalu sedikit. Dan dalam ayat yang lain pula Allah katakan dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-99, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dia adalah manusia ataupun insan ataupun makhluk ciptaan aku yang sering kali alpa dan juga dia sering lalai dan dia sering juga lepas itu untuk meminta kembali kepada Tuhan setelah kehilangan. So ini adalah satu bentuk yang saya rasa, yang saya nak bawa kepada penonton semua yang ada di sini, bahawa kalaulah kita memiliki pasangan, dia takkan lari daripada sifat-sifat yang sedemikian. Namun isunya, bagaimana untuk kita menjernihkan keadaan tersebut, mengurangkan yang dikatakan tadi itu, lalai, leka, alpa, lepas tu pula tak tahu nak bersyukur, kan? Dapat isteri dah baik dah, kan? So yang dah pandai masak, suami yang pandai mengemas rumah dan sebagainya, masih lagi rasa tak puas hati dan sebagainya. Ada je tak kena Ada je yang tak kena, kan? Beli barang dapur lebih kena marah, tak beli kena marah. Bagi hadiah, buat kejutan kena marah. Kena marah. Tak buat kejutan kena marah. Dan kesemua itu, Cik Fiza, kesemua itu dia adalah kaitannya dengan satu yang dinamakan sebagai memori. Kenapa saya katakan memori? Because setiap pasangan perlu mewujudkan suatu memori yang indah yang perlu diciptakan. So hasil daripada terciptanya memori yang indah tersebut, maka dia akan meninggalkan satu penghargaan di dalam hubungan suami dan isteri tersebut. Wow, saya kira topik hari ini kan dia lebih kepada mengingatkan. Kalau kita amati apa yang Cik Saiful kongsikan tu, satu persatu tu kita rasa macam makan dalam jugalah, kan? Kadang-kadang macam terasa juga. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Awak dah keluarkan. Okey, dan kita nak tanya juga kepada Wani lah, kan? Kita tanya kepada Wani dulu. Wani dah mendirikan rumah tangga, seorang isteri. Jadi seorang selebriti juga mencabar juga kadang-kadang, kan? Wani orang kata PJJ ya? Ya, saya PJJ. Bagaimana sebenarnya kalaulah dalam situasi itu untuk terus menghargai? Kadang-kadang komunikasi tu agak terbatas sedikit berbanding mereka yang berjumpa hari-hari ni, kawan ni, kan? Macam mana? Untuk masa PJJ itu memang kita buat sehabis baiklah dalam berkomunikasi. Macam kalau sebelum kahwin,
boleh kita bermesej, kenapa tidak selepas kahwin kan. So betul. benda tu sebenarnya Wani macam letakkan dalam minda yang benda tu kena berterusan supaya bila selalu sangat Wani dengar bila lepas kahwin mesti kurang. Sebenarnya ada betulnya tahu dia macam bila dah kita pun busy dengan kita punya gelak dah. Abang dah gelak dah. Comfort zone tu selesa. Mungkin. You are mine macam tu kan. Mungkin lah, tapi dan lagi satu masing-masing pun busy dengan kerjaya masing-masing dan suami punya tugas pun memang dia pun memang tak selalu dekat dengan phone. Bila balik ke rumah memang selalu terus tidur memang. Betul. So benda tu adaptation tu sebenarnya Wani belajar lah dari sehari ke sehari. Even sampai sekarang pun masih lagi belajar. Wani pun baru je, tak sampai setahun je lagi kan. Okey, So, masih lagi bertatih lah. Betul. Tak ada masalah. Saya kira semua orang melalui fasa yang sama. Proses perkenalan, percintaan, perkahwinan dan fasa-fasa tertentu dalam hubungan perkahwinan itu. Ini nak tanya kepada Syah. Kalau tadi Cik Saiful katakan, kita ni kena mencipta memori. Kita selalu katakan ni, kita kena cipta memori. Bahagia tu kita yang cipta. Kerana bahagia setiap pasangan itu berbeza dengan pasangan-pasangan lain. Sebab kadang-kadang menjadi manusia ni, kita ada sikap tak puas hati. Kita tengok pasangan orang tu, kenapa suami dia boleh belikan dia macam tu, suami saya tak boleh berikan macam tu. Kita terlupa yang suami kita mungkin tak mampu nak belikan barangan, tapi suami kita boleh memberikan perhatian. Sentiasa ada. Kita sakit demam, dia yang ada, dia yang bagi ubat lah kan awak tu. Saya. Jadi kalau macam Syah sendiri kan, dalam konteks hubungan perkahwinan, penghargaan itu mungkin berbeza-beza. Ada orang dia merasakan bahawa cukup sekadar pasangan dia, suami dia mengatakan, terima kasih sayang kejutkan sahur pagi tadi, terima kasih sayang masakkan makanan berbuka puasa. Mungkin bagi lelaki juga penghargaan daripada isteri apabila isteri itu mengatakan ataupun menghidangkan masakan yang enak-enak. Tapi bagi Syah sendiri dalam konteks hubungan perkahwinan yang lebih dari 10 tahun, bagaimana anda dan pasangan melihat konteks penghargaan itu? Okey, terima kasih. Boleh tak saya bawa kepada outer ring? Boleh. Sebab perkara ini akan selalu dibincangkan, iaitu penghargaan. Bagi saya dia adalah dipanggil yang offense punya depan lah. Mana yang forward punya strategi. Kita selalu tertinggal yang dia punya defense strategi. Sebab bila berlaku macam main bola. Macam brother cakap tadi. Kan? Bila berlaku tidak ada rasa bersyukur, hargailah macam mana pun. Hari ini buat benda yang untuk memberi penghargaan, nanti besok dia mengharapkan lagi. Dia harap lagi. So benda tak akan selesai. Sebab adanya tidak bersyukuri punya keadaan tadi tu. So tapi dekat sini dia ada satu defense mechanism yang telah pun sedia ada diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Tentang lelaki kuncinya sabar. Kunci syurganya sabar. Perempuan kunci syurganya mulut. So perasan tak kalau benda sebenarnya kalau berlaku apa-apa, trigger sikit pun perempuan dia akan burst dekat situ, lelaki burst dekat sabar dia. Tapi kalau defense mechanism ni dapat dibina, dibanyakkan perbualan talk show tentang itu. Tak payah cerita yang depan tu. Cerita depan tu dia tak akan selesai pasal tadi. Dia ada hal lain. Tak bersyukur. Lagi tu bila dah dapat kurang. So itu sebab dia punya itu forward punya benda. Forward punya benda dan dia patutnya satu perkara yang subjektif. Tidak diselesaikan dalam secara mutlak. Diselesaikan satu persatu. Betul? Jadi Tuan Kaunselor saya. Nasib baik Tuan Kaunselor bukan Tuan Penasihat. Tak 100%. Tapi bila pergi kepada defense tadi, banyakkan program macam mana benda ni untuk ditackle. Bila berlaku permasalahan, lelaki mengambil jalan untuk diam. Ada daripada satu kata-kata daripada para sahabat, aku lebih menyesali kata-kataku daripada diamku. Mana any consequences yang happen daripada diam, dia lebih okey daripada consequences yang happen kerana dia bercakap. Jadi lelaki punya struggle dekat dia punya lawan sabar, diam. Sabar. Perempuan akan macam-macam kan? Suami sabar kat situ. Dan perempuan pula dekat mulut dia, kalau boleh jaga mulut dia, everything will be okay. But then, kalau tak okay juga, berterusan, berlarutan, biarlah lama pun. Okey. Tak okey juga, dan baru ada jalan penyelesaian lain. Dan nak juga saya tambah sikit boleh? Boleh. So di dalam Al-Quran juga ada dua perkara yang highlight tentang perkahwinan. Iaitu dalam perkahwinan untuk dapatkan ketenteraman. Betul. So that between you to find peace between you. And to love each other, betul? Jadi kalau tak boleh capai itu, dan baru pergi kepada bab lain. Okey. Apa saja yang boleh untuk capai bab itu, cubalah.
Dia subjektif. Satu kes tak sama dengan kes yang lain. Kemudian satu lagi hal iaitu yang untuk membetulkan juga sekarang ni kalau orang komen dia akan cakap sebagai lelaki cerminan wanita, wanita cerminan lelaki. Fakta itu tidak mutlak langsung. Dan kalau buat search pakai ChatGPT pun dia pun pening. Kenapa cerminan? Kalau begitu tidak akan sama. Asia tidak mencerminkan Firaun pun. Nabi Lut tidak mencerminkan isteri dia pun. Benda itu tak betul. Yang betul dalam Al-Quran sebut wanita dan lelaki masing-masing adalah pakaian. Pakaian untuk apa? I cover you, you cover I. So bercerita di luar ni untuk hal-hal yang menyakitkan hati dan tu tak betul langsung. Tak ada cerminan di situ. Okey. Kalau kita tanya kepada Cik Saiful, apa yang Syah katakan tadi ni? Ini perkara yang kita perlu ada dalam kalangan setiap pasangan kita lah. Tetapi kita sebagai manusia, tidak semua dalam kalangan kita mampu untuk berfikir secara begitu. Keterbukaan tu. Ya, dan mungkin laras pemikiran kita juga berbeza-beza. Kalau kita cakap tentang perhargaan, kebiasaannya, manusia kita akan beranggapan bahawa penghargaan itu kebendaan. Kalau penghargaannya mesti kena ada kebendaan, anniversary kena bagi hadiah dan sebagainya. Tapi penghargaan ini juga perlu dan penting untuk kita saling mengingatkan diri kita bahawa dalam hubungan perkahwinan itu perlunya ada rasa kasih, sayang, cinta itu yang sentiasa berterusan. Kadang-kadang ada orang dia tak sedar yang malam tadi dia bergaduh dengan pasangan dia, pagi itu tak sempat salam dan rupanya pergaduhan itu pergaduhan terakhir. Tak sempat lagi bersalam, yang kembali adalah sekujur tubuh yang dah tak bergerak ataupun bernyawa. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa macam tadi apa yang saya katakan, nak marah, sabar kuncinya, nak bercakap perkara yang tak elok, mulut juga kuncinya. Ini yang penting untuk kita jangan menyesal kalau kita tak hargai pasangan kita sementara ada, tiba-tiba tak tahu sebab apa, dia dah tak ada, pergi tak kembali ataupun bagaimana, Cik Saiful? Okey, terima kasih. Saya suka dengan apa yang Brother Syah katakan tadi. So, wanita itu sabarnya diuji daripada mulut. Lelaki itu sabarnya diuji daripada hati. Benar kata ahli psikologi bahawa, saya ambil simbolik kata-katanya, hati seorang perempuan itu adalah di mulut. Manakala mulut bagi seorang lelaki itu adalah di hati. So, that means maksudnya apa? Perempuan akan cakap sampai dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Kan? So, lelaki pula dia nak cakap memang susah. Mengambil masa yang lama. Sebab apa? Dia akan memikirkan apa yang nak diperkatakan. Baik. Berkaitan dengan apa yang Fiza katakan. Betul. Saya setuju. Sebab apa? Banyak kes-kes yang kita jumpa dekat luar sana. Semua orang tahu bahawa kehidupan dan kematian itu adalah sesuatu benda yang tak tahu tempatnya, waktunya, bila dan di mana. Dan majoriti seperti yang saya katakan tadi, dalam surah Al-Mu'min tu Allah dah bocorkan. Ramai manusia yang bila dia mati ataupun bila dia kehilangan sesuatu tersebut, dia akan menyesal, kata Tuhan. Sebab apa? Sebab pada ketika itu bila sesuatu yang Allah hadiahkan, saya katakan bahawa pasangan itu merupakan hadiah yang mana Tuhan pinjamkan seketika. Ingat dia bukan hak mutlak individu, tetapi dia adalah milik sepenuhnya Tuhan. Maka Tuhan boleh bagi bila dia perlu dan dia boleh ambil bila dia mahu. So, apa yang patut kita buat sebagai orang yang menerima amanah, orang yang dikongsikan untuk memegang amanah tersebut? Now, yang pertama, macam yang saya katakan tadi, Allah mengurniakan setiap tubuh badan manusia ini otak. Yang dalam otak manusia ini ada satu sistem yang dinamakan sistem limbik. Sistem limbik ini hebatnya kuasa Allah, iaitu meletakkan emosi dan memori. So, please untuk saya dan untuk kalian semua, untuk mencantikkan hubungan tersebut, tolong cipta, adakan, wujudkan sebanyak yang mungkin memori yang baik, yang positif, yang dapat dihidupkan bersama-sama. Sebagai contoh paling mudah untuk bulan Ramadan. Sekali-sekala Fatin balik, bang, hari ni pinggan tak ada. Kita makan dalam talam sama-sama. Contoh. Walaupun benda tu adalah sunnah. Contoh. Sebab apa? Waktu itu, kalaulah kita tak pernah buat benda tersebut, tiba-tiba kita buat dengan pasangan kita dan juga dengan anak-anak. Kalau 4 orang, saya kalau 3 orang anak, 3 orang anak lah duduk kat depan tu dengan talam yang besarnya. So, ini bahagian kita makan. So, insya-Allah, dia merupakan kenangan. So, bila kenangan itu ada, masuk dalam memori yang dinamakan dalam sistem limbik kita, hebatnya Allah menciptakan manusia bahawa sistem limbik itu menyimpan memori yang positif lebih lama daripada memori yang negatif. So, dan dia mudah untuk mengingat perkara yang baik sebenarnya berbanding dengan perkara yang tidak berapa baik. Namun, dia dipengaruhi oleh bagaimana perwatakan individu tersebut membentuk hatinya
untuk melihat kedua-dua faktor tersebut. Masya Allah. Saya suka lah dengar. Kadang-kadang kan wanita lah khususnya, kita selalu ambil gambar kita ni. Kadang-kadang suami dia rasa benda tu renyah. Dia kata macam sikit-sikit ambil gambar, sikit-sikit ambil gambar. Betul? Kan. Betul. Tapi sebenarnya ini yang sebenarnya kita mencipta sejarah. Jangan gelak. Oh, kenapa? Okey. Saya teringat tadi ada photoshoot Maryland. Okey, tapi photoshoot raya. Tapi minta maaf mungkin Abang Syah boleh respon sikitlah sikit. Kalau makanan tu sampai, takkanlah sampai 20 keping gambar nak ambil. Wanita pun dia ada berpada-pada lah. Tapi itu sebenarnya selepas yang mana kita dapat pencerahan untuk kita cipta banyak lagi memori. Tetapi sebelum untuk kita mencipta memori itu kan, kadang-kadang macam Fiza cakap, bukanlah semuanya harta benda untuk kita baru nak ambil gambar dan sebagainya. Suami tolong mandikan anak pun satu orang kata penghargaan yang boleh kita berikan juga. Kadang-kadang kita lupa ataupun kita tak nampak benda yang kecil-kecil ni kawan ni kan. Kita nampak benda yang besar, benda yang orang tunjuk kat Instagram, kita nak sama. Pendapat Wani? Benda tu sebenarnya saya memang tak tahulah daripada sebelum, sebab mungkin daripada sebelum kahwin kita memang PJJ juga kan. So masa untuk celebrate birthday ataupun bagi hadiah tu sangat-sangat kurang sebenarnya. So bila selepas berkahwin, so kita dia macam relax je, macam tak adalah birthday nak beli apa ni. Senangnya awak kan. Tapi tidak dinafikan sebab kita perempuan ni kita ada keinginan. Betul. So kadang ada nampak beg cantik kita forward juga. Tapi tidaklah saya menjadikan benda tu, kita menjadikan benda tu sebagai satu. Respon okey tak bila forward tu? Cantik. Tapi cantik. Tak faham. Tapi Wani nak sentuh sikit bab yang menghargai yang sebab suami Wani dia bekerja sebagai pilot helikopter. So every time ada macam, biasalah kadang-kadang ada macam perselisihan faham. Bila pagi dia pergi kerja tu terus jadi macam risau sebab kita tahu tu, memang kita dah tahu pekerjaan dia tu memang sangat risky, sangat anytime kan. So benda tu juga sebenarnya mengajar Wani macam kalau macam ada benda yang kita tak puas hati ke apa ke, kita bukan let go, tapi dia macam terus macam lembut hati, macam teringat esok suami aku nak kerja ni kan, janganlah buat hal kan. So kita sendiri ada macam lembut hati dan tak apalah kan, redha ajalah. Redha, sentiasa memaafkan. Tadi macam Syah, kembali kepada apa yang Syah katakan, kedua-duanya adalah pakaian, saling menutupi kelemahan ataupun kekurangan masing-masing. Dan pasangan suami isteri, lelaki dan juga wanita itu konsepnya itu saling lengkap melengkapi, menerima kelebihan dan juga kekurangan setiap pasangan. Kita bercakap tentang perhargaan ini. Macam Syah katakan tadi, ini perkataan yang setiap hari kita sebut. Setiap manusia ini sentiasa inginkan penghargaan, sentiasa ingin dihargai. Tapi Syah, kadang-kadang kita bercakap tentang penghargaan ini dalam perkara-perkara tertentu. Anak kita bagi makanan kita cakap terima kasih, penghargaan. Di sekolah ataupun kita bayar tol kan? Terima kasih cik. Kita jumpa kakak-kakak cleaner, kita cakap terima kasih kak. Tapi kadang-kadang dengan pasangan kita susah nak cakap terima kasih. Kita rasa di zon selesa. Tak apalah, itu memang tugas kau sebagai isteri, tugas kamu sebagai suami. Ini yang kita kena perbetulkan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Sah. Boleh komen sikit? Komen. Tadi itu adalah statement dan dia adalah sah statement. Betul. Cuma untuk lelaki, saya boleh komen untuk lelaki lah kot, sebab lelaki kan. So, family, isteri, kalau apa saja kita beri pada mereka, walaupun segala-galanya kita bagi, semuanya jadi sedekah. Jadi tak ada patut menjadi penghalangan untuk datangkan apa saja keperluan mereka dan ekstra pun. Semua jadi sedekah. Bermaksud, nilai itu dia terus pergi ke bank kita kat syurga. So bagi maksimum pun tak apa. Dan itu pun sebenarnya dalam diam, lelaki yang faham benda ini, dia buat dengan apa yang dia ada. Gaji dapat 1,000, tinggal 10 je kat dia. Semua dia bagi. Tapi dia benda tu tak keluar. Tak keluar pun. Tak keluar pun benda tu. So bila dia minta dengan ego dia, okey, alright, nanti bye-bye bila kan. Padahal macam kira-kira kan. Tak ada pun lah. Sebab bila benda tu bila berlaku pula social media punya penyakit, semua benda dah jadi macam nak ni, semua tu jadi macam satu kebiasaan, demanding tu very tinggi. Lelaki actually struggle tau untuk selesaikan benda ni dalam senyum. Dalam senyum. Lepas tu dia kena tahan sabar pula. Ya Allah. Dia cakap dia kena sabar pula kan. Lepas tu perempuan sekarang ni bukan saja kena jaga mulut. Ni tadi cakap macam kan. Jadi dia punya teks pun bisa dia menikam kan. Tapi lelaki dia tahu apa saja keadaan pun, selagi masih bersama, dia harus provide.
Dan semoga apa yang di-provide itu menjadi jariah dia untuk di syurga nanti. Kat situ nak beritahu tentang tujuan sebenar. Perkahwinan ke apa semua. Yang akan diceritakan oleh Wani. Saya tak adalah bila dah selepas mendirikan rumah tangga, kadang-kadang benda tu bukan jadi satu keutamaan. Mungkin perlu kot penghargaan kadang-kadang dalam bentuk harta benda ataupun wang ringgit kan kadang-kadang. Effort, selain pada nafkah kan. Tapi kadang-kadang bila selepas berkahwin, masya-Allah saya perasan mendapat suami yang menolong di dapur ataupun mengemas rumah ataupun menolong dari benda-benda yang sangat basic ni sangat-sangat orang kata tu membahagiakan sebenarnya benar-benarnya lah. Apa suka Okey. High five. Okey. Kalau izinkan saya di penghujung perbincangan ini kita nak kesimpulannya. Ini Cik Saiful mungkin boleh kongsikan kepada kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang penghargaan ini, menghargai. Macam tadi ada setengah macam adik Wani katakan bantu di dapur pun dah cukup dah. Selain daripada kebendaan, bukan sahaja kebendaan. Bagaimana pentingnya untuk kita sentiasa menghargai individu kita. Kita berbalik ke topik kita ni, hargai semasa ada. Ada tu kadang-kadang berpisah hidup, berpisah mati dan sebagainya yang tidak kita jangkakan. Dan menghargai itu bukan pada tarikh ataupun waktu tertentu. Bukan masa hari raya, bukan masa hari jadi, bukan masa ulang tahun, tapi menghargai selagi ada setiap hari. Terima kasih Cik Fizai. Saya lajukan sedikit hanya 3 perkara yang mungkin boleh difikirkan untuk semua penonton yang dekat rumah sana. Nombor 1, cara untuk kita hargai pasangan kita. Bak kata Puan Wani tadi tak semestinya dari sudut kebendaan. Bak kata Cik Syam tadi saya suka sebab nombor 1 saya letakkan adalah diam. Diam kita pada ketika itu juga merupakan penghargaan. Bila mana seseorang antara pasangan tersebut berleter ke, meluahkan perasaan ke, kita diam. Itu juga adalah salah satu penghargaan yang kita berikan kepada emosi yang sedang bercakap ataupun berletih lah. Okey. Nombor 2, syukur. Syukur sebab Tuhan takdirkan kita hidup dengan pasangan. Untung ada pasangan. Untung ada pasangan. Dia tidak ada kena mengena dengan yang ada dalam studio ataupun di luar studio. Dan yang paling utama. So please, yang saya berada di sini dan juga tuan-tuan dan puan yang berada di rumah sana, didik hati asuh diri untuk bersifat ikhlas dengan apa yang kita lakukan. So bila mana seseorang itu ikhlas melakukan sesuatu perkara tersebut, don't worry, hujung dia puji tak puji, hargai tak hargai, dia tetap akan menebarkan kebaikan tersebut. Subhanallah. Dan kena ingat rindu, kenapa Allah ciptakan rindu? Allah ciptakan rindu kerana untuk seseorang insan itu memiliki sifat menghargai. So dengan adanya rindu, maka menghargai itu akan timbul. So kedua-dua combination tersebut sangat penting. Dan sesungguhnya macam yang saya katakan tadi, kita ini adalah pinjaman. Bak kata Cik Fiza tadi, pinjaman daripada Tuhan. Anytime bila masa Allah nak ambil, so kita kena redha, kena berlapang dada, so kena terima. So waktu yang terhad itulah waktu untuk kita berbakti, waktu untuk kita menaburkan segala jasa dan pengorbanan kita. Mudah-mudahan hujungnya akan memperolehi sesuatu natijah yang baik. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tarik nafas. Okey, dan Syah juga mungkin di penghujung ni ada nasihat untuk mereka di luar sana, seringkasnya Syah. Dalam bab menghargai, macam sambung sikit daripada Brother Saiful cakap tadi. So bila dia hargai apa yang sedia ada tu dengan keikhlasan, walaupun tidak difahami, it's okay. Kadang tidak difahami kan, tapi dengan ikhlas sebab nak dipertontonkan tu kepada Allah. Biarlah orang netizen, nurtizen cakap apa pun, atas dasar pandangan mereka, walaupun keluarga apa cakap pun, tapi adjust dekat situ, insya-Allah penghujung dia baik. Okey, baik. Amin. Alhamdulillah. Kompilasinya kena sentiasa rasa syukur, cipta memori, dan yang paling penting sekali kita perlu ada penghargaan itu dalam kalangan pasangan kita. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Saiful, Brother Syah dan juga Wani atas perkongsian ini tadi. Kita harapkan semoga ada sedikit sebanyak manfaat yang berguna untuk kita guna pakai ataupun kita orang kata kita ceklah, semak kembali dalam konteks hubungan perkahwinan kita ini, mana yang kita perlu perbaiki ataupun kita saling melengkapi. Wani akan terus bersama dengan kita selepas ini. Dia nak masak-masak. Selepas ni, jangan ke mana.